Halo sahabat, bertemu lagi di channel saya Ernestine Official. Dan pada kali ini kita akan kembali lagi untuk membahaskan cerita-cerita rakyat yang pernah berlaku di Sabah khususnya. Dan pada kali ini juga saya akan membacakan cerita yang akan saya sampaikan, sebab saya bercerita secara spontan. Jadi saya takut kalau lari-lari cerita saya, apalagi cerita yang akan saya sampaikan pada kali ini terlalu banyak menyebutkan nama-nama kampung dan saya tidak mampu untuk mengingat setiap nama-nama kampung. So sama-sama kita akan mendengarkan apa yang akan saya kongsikan pada kali ini. Oke, seperti di dalam tajuk, saya akan bercerita tentang legenda dan asal-usul suku Makiang Kinabatangan Sandakan di Sabah. Oke, kita sama-sama mendengarkan macam mana dia punya legenda dan juga asal-usul, oke? Suku Makiang adalah suku yang mendiami sebuah perkampungan di Kuala Tongod yang terletak di antara kampung Koromwok, yaitu penempatan suku Sukang, dan kampung Ulu Malagatan, penempatan asal suku Mangka. Di zaman dulu kala dan pada awalnya, suku Makiang tidak mempunyai nama suku. Maka nama suku ini bermula dari sebuah cerita legenda bahwa di sekeliling perkampungan Kuala Tongod terdapat banyak buah-buahan yang tumbuh liar yang agak senang ditemui, dipetik dan dimakan oleh penduduk kampung. Pada suatu hari, di dalam musim buah-buahan, seorang penduduk kampung memetik banyak buah langsat liar di hutan sekitar kampungnya sehingga penuh bakulnya. Apabila penduduk kampung tersebut balik ke rumah, maka beliau duduk di lantai sambil membongkokkan lututnya serta meletakkan semua buah langsat itu tadi di antara dua kakinya. Apabila beliau makan buah langsat dalam kedudukan yang ganjil itu, maka jiran tetangga yang lalu lalang di hadapan rumahnya ketawa sambil menyebut perkataan Polangkiang. Dari perkataan Polangkiang dan peristiwa buah langsat itulah maka nama Makiang digunakan oleh suku ini, menjadikan nama suku mereka sebagai suku Makiang. Walau macam manapun, terdapat pelbagai versi tentang cerita asal-usul nama 4 cabang suku Makiang, di mana dalam satu versi ada mengatakan nama cabang suku Makiang adalah Makiang Sogo, Makiang Pingas, Makiang Sugut, dan Makiang Liwogu. Suku Makiang Sogo contohnya menceritakan asal-usul nama suku Makiang Sogo bermula apabila seorang pemburu yang sedang memburu tiba-tiba menjumpai seorang bayi perempuan di dalam sejenis rumpun rotan yang dikenali sebagai sogo. Pemburu tadi membawa balik dan memelihara bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang seperti memelihara anaknya sendiri. Apabila bayi perempuan itu sudah besar, ada seorang pemuda suku Makiang jatuh cinta dan ingin mengistrikan gadis Sogo tersebut. Rombongan meminang pemuda tersebut datang ke rumah ibu bapak anak gadis tadi dan pinangan pemuda tadi diterima. Apabila pasangan tersebut telah berkawin, pemuda itu terus menetap di rumah gadis Sogo di perkampungan Kuamut. Ahli keluarga dan waris susur galur pasangan ini dikenali sebagai suku Makiang Sogo. Dari sumber atau versi lain, suku Makiang mempunyai 4 cabang yang dikenali sebagai suku Makiang Apod yang tinggal di Kumaut, Kuala Tongod sehingga Pinango, suku Makiang Pingas yang tinggal di Pingas sehingga Kuala Pinago, suku Makiang Kain Tanau yang tinggal di Pingas hingga Molikob, dan suku Makiang Karatan yang tinggal di Ulu Kain Tanau. Menurut kisah legenda yang diceritakan sejak turun-temurun, di mana pada zaman dulu kala terdapat seekor burung raksasa yang amat besar digelar oleh suku Makiang sebagai burung bugang.
Pada satu hari, burung bugang tersebut meneteskan sebiji telur yang besar. Burung bugang itu sewaktu menetes telur memberitahu burung montis, sejenis burung pekakah atau burung raja udang, yang tinggal di kawasan itu agar jangan terbang melangkah telur itu sehingga telur itu menetas. Kalau tidak, telur itu tidak akan menetas. Apabila telur itu menetas, muncul dua tubuh badan manusia. Seorang yang berjaya merangkak keluar dipanggil Aki Silam, dan apabila seorang lagi coba merangkak keluar, tiba-tiba burung montis terbang melangkak telur burung bugang, maka telur tersebut tiba-tiba tertutup kembali. Dan memutuskan sebelah kaki seorang lagi yang bernama Aki Sumbol. Aki Silam membesar menjadi seorang pengembara yang terkenal sebagai seorang pembuat bangunan. Beliau berlayar ke negara Cina dan berjaya menjadi seorang pembuat bangunan yang terkenal dan tersohor. Antaranya sebuah bandar yang dikenali sebagai Bandar Lamking atau nama lainnya Nanking atau Nanjing. Aki Silam seterusnya mengembara ke negara Turki dan terkenal membuat sebuah jembatan yang panjang menyambung dua benua. Atas jasa beliau, maka penduduk tempatan menamakan bandar mereka sebagai Lambul, di mana sekarang sebagai Istanbul. Nah, Aki Sumbol pula mengembara mencari sejenis bambu besar yang boleh dijadikan kaki palsunya dengan memasukkan bambu tersebut di dalam kakinya yang kudung itu. Beliau akhirnya berjaya berjumpa dengan bambu yang dikenali sebagai bambu suluk. Dengan kaki palsu yang diperbuat dari bambu suluk itu, maka Aki Sumbol boleh bergerak dari satu kampung ke satu kampung yang lain sambil menggantung sejenis gong di lehernya. Gong tersebut digunakan sebagai berian untuk berkawin dengan wanita kampung, dan beliau terkenal mempunyai ramai istri dan ramai anak. Ahli keluarganya dan susur galur Aki Sumbol dikenali dengan nama suku Makiang Apod yang tinggal di Kuala Tonggod sehingga Pinaga. Legenda menyatakan di mana saja tempat yang pernah Aki Sumbol berdiri lama, maka bumbu suluk yang bersaiz besar akan tumbuh dari kaki palsunya itu. Aki Sumbol pernah menetap di Ranau dan Tambunan, maka banyak bambu suluk yang jenis besar tumbuh di kawasan itu. Salah seorang anak Aki Sumbol bernama Aki Torowo tinggal di Kuamut. Pada suatu hari, anak kecil Aki Torowo yang berenang di Sungai Kinabatangan ditelan oleh seekor ikan tapa yang besar. Aki Torowo sungguh marah lalu meletakkan kayu belian sepanjang tebing sungai dari Kumaut sehingga ke hilir Sungai Kinabatangan. Setiap batang kayu belian ini diletakkan tali dan perangkap ikan di dalam usaha beliau memusnahkan semua ikan tapa di sungai itu sama sekali. Tali dan perangkap ikan tersebut mungkin telah hilang, tetapi kesan kayu belian yang diletakkan di sepanjang tepi sungai Kumaut mungkin masih boleh dijumpai, kecuali kayu belian tersebut telah diambil orang. Aki Torowo bersumpah bahwa tiada satu pun ikan tapa boleh hidup di ulu sungai Kinabatangan. Seorang lagi anak Aki Sumbol bernama Aki Alon. Beliau menetap di kawasan Imbak dan terkenal sebagai seorang pahlawan bertubuh badan besar, tinggi, dan gagah berani. Aki Alon adalah seorang pahlawan terbilang suku Makiang dan digeruni oleh pihak lawan. Peralatan perang jenis alu mortar yang pernah digunakan oleh beliau masih ada di kawasan Imbak dan telah bertukar menjadi batu. Aki Alon dikatakan dikebumikan di dalam gua Imbak. Salah seorang wanita keturunan Aki Sumbol yang bernama Adu Rubai terkenal dengan panjang umur dan hidup sehingga 5 generasi. Keturunan dari beliau baru meninggal dunia. Dalam usia beliau yang panjang itu, beliau melahirkan banyak anak dan dari keturunan dan susur galur, beliaulah wujud suku Makiang Pingas. Suku Pingas menetap di kawasan Pingas sehingga Kuala Pinang
dan berkongsi sempadan dengan suku Murut Pingas. Suku Makiang Kiantano menetap di kawasan dari Pingas sehingga Molikob, dan suku Makian Karatan merupakan suku Makiang yang terkenal dengan kehebatan peperangan. Mereka tinggal di kawasan Ulu Sungai. Suku Makiang Karatan mempunyai kepercayaan bahwa anak-anak mereka lahir dan sewaktu kanak-kanak semua gigi depan mereka akan dicabut. Mereka mempercayai bahwa jika seorang suku Makiang Karatan meninggal dunia dan hidup kembali jika mayat mereka dilangkak kucing hitam, maka jasad tersebut akan bangun menyerang dan menggigit orang yang hidup. Di Kumaut, suku Makiang Apod mendiami sebuah perkampungan yang didiami oleh dua suku lain, yaitu suku Tapukon dan suku Tikah yang bukan datang dari rumpun suku Makiang. Suku Tapukon ini dikatakan cuma makan hampas padi dan tidak memakan beras. Seorang wanita bernama Siang Sagai tidak mempercayai bahwa wujud jenis manusia yang makan hampas padi. Maka beliau pergi ke kampung suku Tapukon untuk melihat sendiri bagaimana suku ganjil ini makan hampas padi. Apabila beliau sampai di kalangan tersebut, beliau berjumpa dengan ketua kampung dan meminta izin untuk tinggal di kampung tersebut. Setelah dibenarkan tinggal di kampung tersebut, Siang Sangai berjalan di sekeliling kampung tersebut dan nampak banyak beras yang dibuang di sana-sini dan tiada hampas padi yang tinggal. Maka beliau mengesahkan cerita bahwa suku Tapukon sememangnya makan hampas padi. Siang Sangai mengambil keputusan untuk tinggal di kampung tersebut dan mengajar suku Tapukon untuk memasak dan makan nasi serta membuang hempas padi yang selama ini menjadi makanan mereka. Sehingga hari ini suku Tapukon telah pandai makan nasi dengan memasak beras mereka. Suku Makiang dari Kuala Tongod sebenarnya berasal dari Parutawoy. Setelah pembantu pegawai daerah Tuan Pritchard menyelesaikan dendam berdarah antara suku Rumanau Alap dan suku Makiang Bikudong pada tahun 1907, maka Tuan Pritchard mengerahkan orang tua Sangon dari suku Rumanau Alap untuk memindahkan semua pengikut dan ahli sukunya dari Ulu Pingas ke Kuala Mangkawagu. Beliau juga mengarahkan orang tua Danam dari suku Bikudong untuk pindah dari Ulu Tongod ke Kuala Tongod supaya beliau boleh melawat kedua suku ini selalu. Salah satu sejarah dan budaya penting yang telah hilang adalah konsep membina sebuah makam atau rumah kuburan untuk orang yang telah meninggal dunia di Imbak. Nah, menurut Delai pada tahun 1886, suku Makiang membuat makam berkemungkinan mereka tidak menemui gua untuk mengebumikan orang yang telah meninggal dunia. Nah, oke. Jadi, itu sahaja yang saya dapat kongsikan kepada kamu, legenda dan asal-usul suku Makiang, Kinabatangan Sandakan Sabah, yang tadi kita telah mendengar bahwa ada 4 suku Makiang, dan saya percaya kamu sendiri sudah memahaminya, dan semoga info ini bermanfaat kepada kamu. Kita akan bertemu di video akan datang. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Bye-bye.